Assalamualaikum dan kembali lagi kita dalam Malam Puaka. Apa khabar semua geng-geng Puaka? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf channel, Zaf nak ucapkan selamat datang. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Pada malam ni, Zaf akan berkongsi dengan korang satu pengalaman seram yang dialami oleh Damak sewaktu dia menyewa sebuah apartmen yang terletak di utara tanah air. Dikatakan gangguan yang dialami oleh Damak adalah gangguan misteri, tetapi mempunyai keseraman level pisang banana tanduk punya mat pada malam ni. Dan pada malam ni juga, dalam Malam Puaka, Zaf akan membawakan kelainan sedikit. Kalau korang semua, geng-geng Puaka ingin merasai keseraman yang sebenar, korang memerlukan earphone. Zaf sarankan korang memakai earphone ataupun apa-apa sahaja audio supaya korang dapat mengalami, mendalami sendiri gangguan ataupun pengalaman seram yang dialami oleh Damak. Jadi tak nak lengah masa, kita teruskan dalam Malam Puaka. Tapi sebelum tu, let's roll the intro guys. Minggu tu adalah minggu pertama Damak menyewa apartmen yang terletak di utara tanah air. Dia terpaksa tinggal berjauhan dengan isteri serta anak-anak dia atas faktor tuntutan kerja. Dan Damak ni juga memilih untuk menyewa apartmen yang terletak di tingkat 4 sebab jarak daripada apartmen ke tempat kerja tak adalah jauh sangat. Walaupun pada awalnya isteri Damak mencadangkan supaya Damak ni sewa je lah satu bilik, kalau tak pun berkongsi dengan ramai-ramai, sewa satu rumah, kan lebih senang. Dapatlah jimat sikit duit tu, pembelanjaan bolehlah kasih dekat anak-anak, kasih dekat keluarga. Tetapi Damak ni degil. Damak tak bersetuju sebab bagi diri Damak, kalau berkongsi bilik dengan orang yang tak kenal, tak ada privacy. Lagipun Damak tak kisah keluar duit lebih sikit, yang penting dia selesa tinggal kat situ. Dan Damak juga mendapat tahu tentang apartmen yang dia bakal sewa tu di ruangan iklan yang ada dekat internet. So nak dijadikan cerita, pada satu petang, selepas saja Damak ni habis daripada bekerja, dia pun teruslah pulang ke rumah dia ataupun ke apartmen. Dan sewaktu dia sedang leka bermain telefon di dalam bilik tidur, disebabkan kepenatan, tiba-tiba dia terdengar bunyi pintu depan diketuk secara berulang-ulang kali. Mendengar sahaja ketukan tersebut, dia yang tidak mengesyaki apa-apa pada awalnya bangun, lalu terus pergi ke arah pintu depan. Pintu tu tak dibuka. Dia sebaliknya sekadar mengintai sahaja daripada lubang kecil yang ada dekat pintu tu untuk dia tengok siapa yang ketuk, siapa yang datang kat rumah dia. Jam pun dah lewat petang, dah pukul 6 lebih. Dan peliknya, Damak tak nampak sesiapa pun ada kat luar. Jadi dia beranggapan kemungkinan bunyi ketukan yang dia dengar tu daripada jiran sebelah. Kalau tak pun, ini mesti budak-budak nakal yang cuba mengusik dia. Cuma apabila difikirkan balik, sepanjang Damak tinggal kat situ, dia tak pernah nampak pun ada budak-budak yang bermain, terutamanya dekat blok apartmen yang dia tinggal. Kebanyakan jiran-jiran yang tinggal dekat sekeliling rumah Damak suka buat hal masing-masing. Masing-masing duduk dalam rumah. Tak adalah menjadi isu pun sebab Damak ni perangai dia pun 2x5 agak dengan jiran. Memang buat hal masing-masing. Balik kerja je duduk kat rumah, tak ada nak bergaul. So dia pun mengabaikan je lah bunyi ketukan tu. Dia tak ada fikir apa sangat. Tapi sewaktu dia berpatah balik menuju ke bilik tidur, sekali lagi dia terdengar bunyi pintu apartmen diketuk. Damak menarik nafas. Dia cuba menahan sabar.
Pada masa tu, Damak terus memusingkan badan lalu pergi balik ke arah pintu masuk, ke arah pintu depan. Dan sama juga, dia mengintai lagi sekali. Tapi tak ada orang. So Damak ni dia terus buka pintu, dia toleh ke kanan, toleh ke kiri. Memang tak ada orang pun dekat luar. Keadaan sunyi sepi je. Walaupun bulu roma Damak ni dah mula meremang pada masa tu, dia tetap tak nak fikir yang bukan-bukan. So dia pun masuk semula ke dalam rumah. Dan pada masa ni, dia kunci pintu. Pada malam hari yang sama, sekitar pukul 11.45 malam, dia telah terbangun daripada tidur selepas terdengar bunyi pintu depan apartmen diketuk dengan sangat kuat. Dan bunyi ketukan yang Damak dengar sebiji macam mana bunyi ketukan yang terjadi pada waktu petang. Awak, bukalah pintu ni. Saya benar-benar nak minta maaf dekat awak. Kedengaran bunyi suara seorang wanita yang sedang menangis teresak-esak betul-betul di luar pintu apartmen. Damak terdiam. Dia dah mula takut dah. Tak tahu nak buat apa. Gila apa? Dah lah tengah malam buta. Time tu pun siapa je yang nak datang selain isteri dia? Damak memang tahu isteri dia takkan datang. Kalau betul manusia tak apa. Kalau hantu, pisang mat. Sebab suara wanita tu memang betul-betul menakutkan. Awak, bukalah pintu ni. Saya benar-benar minta maaf. Pada masa tu dia memang tak berani nak keluar. So apa yang dia buat? Dia pun masuk semula ke dalam bilik tidur, sumbat earphone pada kedua-dua belah telinga. Dan dia pun mendengar lagu dengan memasang volume yang paling kuat. Dan pada malam tu, mata dia pula langsung tak boleh nak tidur. Sampailah keesokan paginya, dia cuba lelapkan mata tapi tak boleh. Dan keesokan paginya, jam menunjukkan pukul 6.30 pagi. Selesai je mandi dan berkemas, dia pun bergegas keluar daripada rumah. Biasalah nak pergi ke kerja kan. So selalunya Damak ni akan turun pada jam 7 pagi. Tapi pagi tu dia memang sengaja keluar awal. Semata-mata Damak ni nak jumpa jiran yang duduk kat sebelah apartmen dia, yang biasanya akan berkeluar bekerja pada waktu tu. So Damak ni nak cuba jumpa dengan jiran dia. Dia cuma nak pastikan sama ada jiran dia tu ada terdengar tak bunyi ketukan pintu dan juga suara wanita yang teramat menakutkan. Setelah Damak ni menunggu beberapa minit dekat bawah apartmen, barulah jiran dia yang merupakan seorang lelaki yang agak muda muncul daripada arah tangga apartmen. Damak ni nampak lah, jiran dia dah turun tau. So Damak pun tak lengah masa, dia pun teruslah tegur dengan muka yang selamba spender punya. Tebal ni, tebal muka. Sebab dah hampir 2 minggu tinggal kat situ. Itulah pertama kali Damak tegur jiran dia. So Damak tanyalah, nak pergi kerja ke? Lalu jiran dia pun jawab, taklah. Ni saya bangun pagi ni, sedap ni perkedel cendol pun pagi ni. Saya nak pergi makan cendol. Tanya pula lagi, nak pergi kerja lah. Itulah jawapan ringkas lelaki tu. Muka dia nampak serius macam je. Dia malas dah nak layan si Damak ni. So Damak tanya lagi, cik, saya nak tanya sikit. Lalu lelaki tu pun cakap, apa dia? Saya nak pergi kerja ni. Apa yang awak nak tanya? Damak mengatakan, saya nak tanya, waktu petang dan malam, encik ada dengar tak macam orang ketuk pintu ke? Kalau tak pun encik ada dengar tak suara perempuan ke? Lelaki tu pun gelenglah kepala. Tak ada pula. Kenapa ni? Cik, biar betul. Cik takkan tak dengar suara perempuan menangis? Dan lagi sekali, lelaki tu menggelengkan kepala. So dia tanya Damak ni lagi sekali, kenapa? Dan dengan agak kehairanan, Damak pun dia dah tak tahu dah nak cakap macam mana. So dia pun cakap lah dekat jiran dia, tak apalah cik, tak ada apa dah. Terima kasih cik. Cik pergilah. Nak makan cendol ke, nak pergi kerja ke? Cik pergilah. So sesi perbualan diorang terhenti setakat tu je, sebelum masing-masing beredar untuk memulakan tugas harian pada hari yang cukup indah.
Sewaktu di pejabat pula, Damak terus ceritakan kepada isteri dia mengenai gangguan yang dia alami melalui telefon. Dia terus call isteri dia. Dan isteri dia sempat tergelak sebab isteri dia tak pernah sangka suami dia yang selama ini nampak tegas dengan anak-anak, nampak seorang yang berani, tiba-tiba boleh pula mengadu pasal gangguan yang dia alami. So isteri Damak pun suruhlah dia meletakkan sepinggan garam betul-betul di kawasan pintu di mana dia terdengar bunyi ketukan. So pada awalnya Damak tanyalah isteri dia, kenapa nak kena letak garam pula? Lalu isteri Damak pun mengatakan, tak ada apa, abang letak je lah dulu malam ni. Letak dari dalam tau, bukan luar pintu, abang letak kat dalam pintu. Esok abang bagi tahu. Abang bagi tahu sayang, apa yang jadi kat garam tu. Ni bukan apa bang. Ayah dulu biasa buat macam tu kalau ada gangguan ataupun benda-benda pelik ni. Dekat rumah sayang pun pernah agak jadi benda ni. Abang buat tau. Itulah yang dipesan oleh isteri Damak. Lalu Damak pun sebelum dia nak tidur pada malam tu, dia pun pergilah meletakkan sepinggan garam betul-betul di bawah pintu seperti yang telah disuruh oleh isteri dia. Dan dia juga mengambil pendekatan untuk memasang CCTV di bahagian dinding yang terletak dekat luar pintu bahagian atas tu, supaya dia dapat tengok kalau-kalau perempuan ataupun wanita tu datang mengetuk pintu bilik dia. Pintu bilik pula, pintu apartmen rumah dia. So CCTV pun dihubungkan melalui telefon. So dia boleh tengok. Kalau ada orang ketuk, dia boleh tengok kat phone. Selepas dah settle setting apa semua, dia pun pergilah lelapkan mata. Dan waktu jam menunjukkan pukul 1.15 pagi. Damak terjaga. Awak, bukalah pintu ni. Saya benar-benar minta maaf. Bunyi ketukan dan suara wanita tu muncul balik. Damak yang dah menggeletar satu badan terus ambil telefon dia, lalu dia pun buka lah aplikasi CCTV. Menerusi paparan skrin pada telefon bimbit, jelas Damak nampak ada seorang wanita dengan rambut yang teramat panjang hingga mencecah tumit kaki, dan wanita ni mengenakan pakaian serba hitam, sedang berdiri dekat luar apartmen sambil tangan kanan wanita ni masih lagi mengetuk pintu apartmen Damak tak henti-henti. Ta 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 ta. Wanita tu kemudian perlahan-lahan mendongakkan kepala dia melihat tepat ke arah CCTV yang Damak pasang. Dan bila Damak ternampak wajah yang begitu menakutkan, dia rasa sangat takut. Sampai Damak ni terus, bila dia tengok je CCTV kat phone, Damak ni terus tutup telefon bimbit, dia campak ke atas katil. Dan dia yakin wanita yang mengganggu dia bukan manusia. Memang betul bukan manusia. Sebab kedua-dua mata yang dimiliki oleh wanita ni hanya berwarna putih. Dan muka pula berlubang-lubang. Dia juga sempat melihat macam mana wanita tersebut menjelirkan lidah yang agak pendek. Dan Damak masih ingat lagi, lidah wanita ni seakan-akan sudah dikerat. Awak, buka pintu. Saya minta maaf. Dia dapat mendengar bagaimana suara wanita tu daripada lemah lembut tiba-tiba berubah menjadi garau. So bila Damak terdengar macam tu, dia dah mula takut dah. Suara siapa ni? Siapa wanita tu yang selalu datang kat depan rumah dia? Setiap kali menjelang lepas pukul 12 malam, mesti wanita tu datang. So disebabkan dah teramat takut, Damak pun lagi sekali dia pakai earphone, dia tutup badan dia menggunakan selimut, dan dia pun terus tidur. Sampailah keesokan harinya. Pagi tu, dia melihat garam atau pinggan yang diletakkan betul-betul kat bawah pintu dah bertukar daripada warna putih
sekarang ni sudah kehitam-hitaman. Hanya selepas sampai di pejabat, barulah dia telefon isteri dia dan Damak ceritakan semua benda yang terjadi. Tapi satu benda je yang Damak tak cerita kat isteri dia, berkenaan rakaman CCTV yang dia rakam. Sebab apa dia tak cerita? Sebab masa Damak ni cuba mainkan balik rakaman yang dia dapat rakam, muka perempuan tu, susuk tubuh yang memakai pakaian berwarna putih, dalam rakaman tak tahu kenapa semuanya kosong. Seakan-akan tak pernah pun Damak ni dapat merakam susuk tubuh wanita tu. Dalam rakaman semua tak ada. So Damak ni dia jadi macam bingung lah juga. Macam mana rakaman CCTV tu boleh tak ada? Dan isteri Damak sebenarnya dah cerita dah dekat bapak dia berkenaan gangguan yang Damak ni alami. Dan memandangkan garam tu dah bertukar rupa. Daripada warna putih dah menjadi warna hitam. Bapak mertua Damak pesan supaya dia terus berpindah keluar daripada apartmen tu. Engkau tak payahlah duduk kat situ dah. Tak kisahlah apa pun jadi. Kalau garam yang kau letak tu dah tukar jadi warna hitam, kau dengarlah cakap ayah, kau pindahlah keluar. Sebab sekarang ni memang tak boleh buat apa. Kalau kau degil juga, gangguan tu akan terus berlaku. So bila Damak ni terdengar macam tu, dia pun rasa berat hati lah. Sebab rumah yang dia dapat, apartmen yang dia dapat tu memang sesuai, dekat dengan tempat kerja, murah pun murah, selesa pun selesa. Tapi nak tak nak buat macam mana, dia sendiri pun tak nak lah benda tu terus mengganggu hidup dia, sehingga kan dia tak boleh tidur. Sampai dia nak balik rumah pun dia rasa takut. So nak tak nak Damak ni pun pasrah lah. Bagi mengelakkan keadaan bertambah menjadi lebih buruk pada masa akan datang, dia pun buat keputusan untuk berpindah keluar daripada apartmen tu dan mencari rumah sewa yang lain. Dan selepas dia dah maklumkan kepada lelaki ataupun owner rumah apartmen yang dia sewa berkenaan sebab kenapa dia nak berpindah keluar, laki tu pun mengajak Damak lah untuk bersemuka, untuk jumpa depan-depan. Diorang berdua ni memang tak pernah berjumpa. Sewaktu Damak menyewa apartmen tu melalui orang tengah, so Damak tak pernah berjumpa dengan pemilik sebenar apartmen yang dia tinggal. Jadi bila dia cakap dia nak keluar, owner apartmen tu pun ajaklah berjumpa untuk dia tahu daripada mulut Damak sendiri, kenapa yang kau nak pindah ni? Sedangkan dalam perjanjian, tak sampai sebulan kau tinggal kat rumah tu, kalau kau keluar, duit kau tak dapat ni. Tapi Damak tetap nak keluar. Jadi bila berjumpa depan-depan, Damak pun menceritakan apa yang berlaku kepada diri dia. Waktu itulah pemilik rumah, muka dia seakan ragu-ragu. Dia terkejut mendengar apa yang diceritakan oleh Damak. Tapi pada masa yang sama, dia rasa pelik. Lalu owner rumah ni pun dia bagi tahu Damak, sebelum awak tinggal kat apartmen ni, saya ada penyewa, lebih kurang 3 penyewa. Dan ketiga-tiga penyewa yang tinggal kat situ tak pernah pun mengalami gangguan seperti mana yang awak kena. Cumanya apa yang membezakan ketiga-tiga penyewa dengan awak, sebelum ni penyewa-penyewa yang sewa dekat apartmen tu semuanya family, semuanya keluarga. Diorang semua tak tinggal seorang. Awak je penyewa pertama yang tinggal kat apartmen tu seorang diri. Jadi ada kemungkinan owner rumah tu katakan kepada Damak, selepas daripada ni, katalah Damak yang betul nak keluar daripada apartmen tu, dia akan mencari orang baru untuk menyewa kat apartmen tu. Tetapi sesiapa yang nak tinggal seorang, tuan rumah tu tak akan ambil. Siapa yang dah ada keluarga yang nak tinggal kat apartmen tu beramai-ramai, barulah dia akan bawa masuk, barulah boleh sewa apartmen tu. Sebab tuan rumah tu pun dia cukup yakin, disebabkan Damak tinggal seorang kat rumah tu, sebab itulah gangguan tu terjadi kepada Damak. Dan selepas daripada tu, Damak pun dah berpindah menyewa di tempat lain. Dan Alhamdulillah, hidup dia aman. Dia dah tak perlu hidup dalam ketakutan dah. Walaupun punca sebenar gangguan tu, hantu wanita tu, Damak tak tahu sampai ke hari ini. Jauh di sudut hati dia, dia berharap supaya penyewa selepas ni yang tinggal kat apartmen tu tidak mengalami gangguan seperti mana yang Damak alami. Begitulah gangguan yang dialami oleh Damak sepanjang dia tinggal ataupun menyewa di apartmen tak sampai sebulan.
Tiba-tiba Damak diganggu oleh satu wanita misteri yang sehingga ke hari ini tidak dapat Damak rungkaikan siapakah wanita itu dan kenapa Damak seorang saja penyewa yang diganggu. Adakah betul? Bak kata owner, kemungkinan Damak tinggal seorang, sebab itulah susuk tubuh wanita tu datang untuk meminta tolong. Ataupun kemungkinan wanita yang meminta tolong kepada Damak merupakan mangsa tragedi bunuh. Kemungkinan, possible, tetapi segala-galanya bakal terungkai. Nak terungkai apa lagi, Mat? Dah habis. So, kalau korang suka macam biasa, tekan button subscribe, tekan button like. Kepada haters yang tak suka, tak payah. Belah je. Senang cerita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam poker yang akan datang. Stay safe, stay healthy, guys. Apa tu?